Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Okay, selamat pagi, selamat petang, selamat malam. Tak kisahlah bila masa awak semua melihat video ini. Okay, video ini kita akan gantikan kelas kita yang kita dapat dalangkan akibat PKP, kawalan pergerakan, iaitu kita kena stay at home, tinggal di rumah. Jadi saya buat video ni untuk menggantikan kelas kita, sebab kita perlu kerja banyak lagi benda yang kita perlu belajar, syllabus kita. Okay, saya harap awak boleh tonton video ni, fahamkan keterangan saya. Jika tidak faham, boleh bertanya PM tepi. Okay, alright. Hari ni kita dah selesai tajuk peratus. So saya tak nak tengok lagi benda peratus ni. Kita tak nak lagi ingatkan peratus ni. Kita akan lihat pada tajuk baru kita, iaitu wang. Okay, tajuk wang. Okay, di mana kita telah sentuh itu sikit. Kita akan mengenali tentang harga kos, harga jual, untung dan rugi. Okay, apa itu harga kos, apa itu harga jual, apa itu untung dan rugi. Alright. Contoh, kat tangan saya ada sebatang pen. Okay, pen. Okay, kita kena tahu berapa kos pengeluarannya. Okay, macam mana kita nak beli plastiknya, tutupnya, inknya semua. Okay, harga yang kita beli untuk barang-barang yang untuk membuat sebatang pen ini dipanggil harga kos. Okay, harga kos. So, harga kos. Apabila pen ini sampai ke kedai, okay, peruncit atau peniaga yang nak menjual pen ni, dia akan letak lagi satu harga. Okay, dia yang mana kita semua datang kedai, oh nampaklah, wow cantiknya pen ni, kita pun ambil. Oh minatlah pen ni warna hitam, pen ni panjang, okay, sedap menulis. So kita membeli. Okay, harga yang kita beli itu dipanggil harga jual. Okay, right. Di situ disebut harga kos dan harga jual. Okey, kita sentuh lagi mengenai harga kos. Okey, contoh sebatang pen ni, saya beli plastik dia, plastik pen ni ya. Okey ya, penutup dia, saya beli ink dia, saya beli mata dia. So saya dah beli. Harga setiap barang yang dibeli ni berjumlah, katakan saya jual RM1. Okey, itu dipanggil harga kos. Maknanya kos pengeluaran sebatang pen. Okey, contoh lain, katakan awak nanti nak raya nanti, okey, awak kuih raya, okey, beli tepung, beli gula, beli apa lagi? Mentega. Okey, beli bekas. Okey, awak jantung kan. Harganya, itu ialah harga kos. Okey. Oh, kos pengeluaran sekotak lah, contohlah sekotak kuih tart ini ialah RM20. Alright. Awak pun pergilah jual. Okey, untuk menjual, awak tak boleh jual RM20 sebab itu ialah harga kos, harga pokok. Jadi awak memerlukan sedikit keuntungan. Okey, itu kita akan panggil untung kemudian ya. Jadi awak pun keluar jual dalam harga RM30. Okey, jadi harga jual tak boleh sama dengan harga kos. Right? Okey. Jadi sebatang pen ini tadi sampai ke kedai, kita pembeli dalam harga RM3. Di sini lah yang akan kita nampak di mana untung dan di mana rugi. Okey. Bila disebut untung, harga jual mesti melebihi harga kos. Okey. Harga jual tolak harga kos sama dengan RM2. Okey. Jadi RM2 ini nanti, RM2 inilah yang kita panggil untung. Okay. Apabila harga jual melebihi harga kos, kita panggil untung. Okay. Jadi inilah keuntungan jualan kita. Okay. Alright. Macam mana pula dengan rugi? Okay, contoh. Okay, saya buat satu gelang. Sampai buat saya terkecil berbanding dengan sekolah. Saya buat pen ni dengan harga
RM1.50. Okay. Tapi saya sampai kedai banyak sangat pen tu, barang saya terlalu banyak. Jadi saya cakap, saya nak jual juga barang saya terpaksa kurangkan harganya kepada RM1. Jadi saya terpaksa jual pen saya ni dengan harga RM1 supaya orang beli. Okay. Jadi bila RM1 di sini, okay, kita lihat harga jual lebih rendah daripada harga kos. Harga kos lebih tinggi pada harga jual. Jadi kita tak boleh tolak kecil tolak besar. Jadi kita kena tolak yang besar, tolak yang kecil. Jadi harga kos tolak harga jual sama dengan 50%. Okey. 50% ini yang dipanggil rugi. Okey. Jadi kita kena faham situ. Konsepnya ialah harga jual tolak harga kos dipanggil untung. Harga kos tolak harga jual dipanggil rugi. Itu ialah basic bagi keuntungan dan rugi. Okey. Okey. Rujuk pada buku teks awak, muka surat 63 sehingga 69. Pastikan buku teks ada di depan. Okay, siapa yang tak ada tu pergi ambil jap. Saya tunggu jap. Okey. Tak payah tunggulah, nanti awak pause je video ni. Kita ambil buku teks, kita teruskan. Alright. Saya padam ya sebab whiteboard saya kecil sangat. Saya ingat nak bawa whiteboard daripada sekolah dan tak muat pula kereta. Okey. Menyentuh tentang harga kos, harga jual, untung dan rugi. Okey. Basic ni tadi saya cakap tadi, harga kos dan harga kos tolak harga jual sama dengan rugi. Harga jual tolak harga kos sama dengan untung. Kena ingat tu Harga kos tolak harga jual sama dengan rugi. Harga jual tolak harga kos sama dengan untung. Okey, itu ialah konsep. Okey, kena faham formula tu. Okey, merujuk kepada buku teks ini, muka surat 64, kita dapat lihat situ contoh yang diberi. Harga kos sebuah kamera model A berharga RM7,650. Berapakah untung jual kamera itu? Okey, harga A, kos model A ni harga jualnya ialah RM8,200. Okey. Model A harga jual RM8,200. Okey. Harga kos ialah, harga kos pengeluaran kamera ini ialah RM7,650. Okey, ini yang saya terangkan tadi. Okey. Harga jual melebihi harga kos dipanggil untung. Okey. Harga kos melebihi harga jual rugi. Good. So, di sini lihat harga jual melebihi harga kos. Maksudnya harga jual dia RM8,200. Tapi harga kos dia, okey, harga jual lah RM8,200, harga kos dia RM7,650. Jadi kita tolakkan dia. Bila kita tolakkan dia, bakinya lah yang RM8,550. Okey. Bila kita tolakkan harga jual tolak harga kos, kita dapat RM550. So, RM550 ini dipanggil untung atau rugi? Yes, ini dipanggil untung. Okey, kata apa Cina, kedai kuncit pun ada untung. Ada untung. Jual mesti ada untung. Kalau tak untung tak boleh hidup. Tu dia cakap lah. Bukan saya cakap. So, balik kepada kita ni. Okey, itu dia lah harga untung bagi jualan kamera A ialah RM550. Lihat pada model B pula. Okey. Untung jualan kamera model B ialah RM250. Okey. Ini dia beritahu untung dulu tau. Okey, dia beritahu untung. Okey. Alright, cepat padam Alright. Untung model B
Okey, saya sebut ini model B. Untungnya ialah RM250. Okey. Dia beri untung dahulu Dia beri untung dahulu. Okey, berapakah harga kosnya? Okey, kita lihat. Okey, harga jual dia berapa? Harga jual bagi model B ialah RM2,130. Okey, diberikan untung, diberikan harga jual. Jadi kita nak lihat berapakah harga kosnya. Jadi di sini kita perlu buat apa? Yes, kita perlu tolak untuk tahu berapakah harga kosnya. Harga kos pengeluaran sebiji kamera B, model B tu. Jadi ingat, kena tolak yang besar, tolak yang kecil. Okey, bukan yang kecil tolak yang besar ya. Right. So kita susun semula. RM2,130 tolak RM250. Okey. Kita dapat RM1,880. Jadi RM1,880 ni ialah harga kos. Okey. Jadi kita tahu bila harga jual melebihi harga kos, dia dapat untung. Okey. Macam mana kalau saya cakap harga kos ni, harga untung ni kita naikkan sedikit menjadi 300. Okey. Harga jual, harga untung 300, jadi kita ke sini pun 300. Alright. Dan bila kita tolak, okey, yang tadi kita pada balik 2,130. Okey. Kita dapatlah 1,830. Jadi di sini sebenarnya bila untung banyak, bermakna harga kos dia semakin rendah. Lebih tinggi untung, lebih rendah harga kos. Itu kena ingat Bila harga untungnya sedikit, katakan harga untung sini tak sini RM50, makna harga kosnya lebih tinggi daripada yang ada sekarang ni. Okey. So, faham? Saya harap faham. Okey. Itu ialah untung. Okey, macam mana dengan rugi? Okey. Tak ada siapa yang niaga nak rugi. Jadi tapi kita kena tahu, kita perlu belajar juga macam mana yang dikirakan, yang dikatakan dengan rugi. So, lihat muka teks muka surat 64 di bawah. Okey, satu situasi diberi penjual cendol dengan penjualan layang ketika hujan. Alright. Ada ke orang nak minum cendol punya hujan? Tak ada. Ada orang nak main layang time hujan? Tak nak. So, apabila barang, okey, kita berniaga, contoh saya berniaga dekat depan. Okey, dalam time COVID-19 ni, okey, saya pun bawa meja, saya letak dekat depan rumah saya jual air. Tapi orang tak keluar. Saya keluarkan modal air saya RM40. Okey. Saya duduk tunggu orang beli air. Teh ais kan popular dengan teh ais. Saya jual teh ais. Modal saya RM40, saya tunggu. Baru 2 orang je beli. Okey. Saya letak 5 orang lah. 5 orang beli. Satu paket saya jual RM2. Okey, 5 orang sama dengan RM10. Tapi modal saya ialah RM40. Jadi modal tu disebut harga kos. Okey, yang beli itu ialah harga jual. Jadi harganya orang yang beli ni, harga nilai orang yang beli ni lebih rendah dari kos yang saya keluarkan. Saya keluarkan RM40, tapi hari tu saya jual RM10 je. Jadi saya rugi RM30. Right? Kena faham itu Jadi awak faham konsep tu. Kalau kita dah keluar modal banyak, contoh saya cakap tadi COVID-19 ni orang tak keluar, tapi saya jual air. Habis pakcik bawa motor tengok, ya nak beli air ni kan. Takutlah orang nak berhenti, takut ini budak ni jual air COVID-19 tak ada kuman ke apa ke.
Cuma yang beli 5 orang. Itu pun yang pakcik, yang orang naik basikal, budak-budak naik basikal, pakcik nak air. Okey, dia boleh lelang 5 paket RM10. Itulah dengan harga kos saya rugi RM30. Alright. Itu dinamakan rugi. Okey, bila harga kos saya, okey, harga kos melebihi daripada harga jual. Alright. Itu yang rendah. Okey, lihat pada contoh nombor 4 ni, itu yang saya cerita tadi, untung rugi yang ditanggung oleh penjual cendol. Okey. Dia keluarkan, modal dia ialah RM129. Okey, modal dia modal ataupun harga kos lah. Harga kos RM229. Tapi jualan dia dijual hari ni cuma jualan dia atau harga jual sebagai jualannya baru RM85. Bila kita tolak harga kos dengan jualannya, kita akan dapat RM64. Okey, RM64 ini untung atau rugi? 64 ke? Sorry. 44. Astagfirullahaladzim. 44, sorry. Minta maaf. 44. Jadi, RM44 ni untung atau rugi? Yes, itu dipanggil rugi. Okey, ini dipanggil rugi. Kerugian yang ditanggung oleh penjual cendol tu. Macam saya cakap tadi, saya jual, saya beli teh tarik, saya buat teh tarik, kos saya RM40. Yang beli 5 orang. Sebungkus RM2, 5 orang. Jadi jualan saya RM10, saya rugi RM30. Okey, situasi yang sama dengan contoh nombor 4 ini. Okey, jual cendol RM129 modalnya, tapi harga untuk jualan dia hari ni cuma RM85 saja. Jadi dia kerugian sebanyak RM44. Itu rugi. Okey, faham konsep untung dan rugi ya? Okay, lihat contoh yang kedua. Muka surat 65, nombor 5. Berapakah harga jual kereta yang tunjukkan? Okey, dialognya ialah saya rugi RM8,950 apabila menjual kereta terpakai ini, sedangkan saya membelinya dengan harga RM42,436. Dia beli kereta RM42,436. Jadi bila dijual balik, dia rugi RM8,950. Okey, jadi berapakah harga jual bagi kereta tersebut? Dia dah bagi harga beli, ya, harga beli dia, dan dia beritahu dia rugi lagi. Jadi kita kena cari berapakah harga jualan. So, dia beli kereta tadi dengan harga RM42,436. Dia beli. Bila dia jual, dia rugi RM8,950. Okey, kita tolak. Okey, sebab kenapa tolak? Kita perlu cari berapakah harga dia jual semula kereta dia tadi. Alright. Bila kita tolak balik, entah ya. Itu pula angsi ni. Okey. Right, bila kita dah tolak, kita dapat RM33,489. Inilah harga jual bagi kereta tersebut. Awak tengok harga dia beli kereta ni lebih tinggi dari harga dia jual semula. Okey, ingat bila harga kos, dipanggil harga kos ni, harga jual, harga kos semula. Dia beli kereta tu, harga kos dia. Dia jual semula, harga jualan lebih rendah daripada harga kos, disebut rugi. Konsep tu dah ada. Jualan tolak kos, untung. Kos tolak jualan, rugi. Okey, itu awak kena ingat. Itu konsepnya. Okey.
Tak adanya berubah jualan tolak kos rugi, kos tolak jualan untung. Salah. Tak akan berubah. Benda tetap sama. Okey. Jualan tolak kos untung, kos tolak jualan rugi. Kena ingat yang itu. Okey. Alright. Okey. Sampai dah. Maaf lah. Whiteboard kecil. Ini sajalah whiteboard yang ada kat rumah saya. Tak apa. Yang penting isinya. Alright. Lihat pada contoh pada muka surat 65 lagi. Contoh nombor 6. Dia letak situ ada dua benda, iaitu treadmill dan juga kerusi urut. Pastikan awak rujuk buku teks Jadi awak tak faham apa saya cakap. Treadmill, harga kosnya ialah, okay, kita mula dengan treadmill dulu. Okay. Treadmill harga kos ialah RM5,270. Okey. Ni harga kos. Harga jual dia tak bagi tahu. Cuma yang dia beritahu ialah untung. Untung daripada jualan treadmill ni ialah untung ialah RM930. Okey. Jadi berapakah harga jual? Okay. C. Alright. So saya dah cakap pada awal tadi, harga jual mesti kalau ada untung, sini dia yang tekan untung. Okey. Jika ada untung, bermakna harga jual ini mesti lebih tinggi dari harga kos. Bila harga jual lebih tinggi daripada harga kos, bermakna inilah operasi tambah. Okey. Jadi kita tambahkan dia. Jadi harga jual bagi treadmill ini ialah RM6,200. Okey. Okey. Lihat pula kepada kerusi urut. Kerusi urut, harga kos dia tak tulis berapa. Harga jual dia tulis RM5,000. Okey, saya padam ya. Kerusi urut. Alright. Kerusi urut. Okey. Harga kos dia tak beritahu berapa. Cuma situ awak kena tengok Dia ada bagi satu point di situ. Jualan penghabisan stok. Okey, ini biasa awak lihat kat shopping center, shopping mall. Bila hujung tahun atau raya, dia cakap jualan penghabisan stok. Okey. So di situ akan ada diskaun. Okey, kita akan belajar masa. Nanti kita akan belajar kemudian lah diskaun tu macam mana. Right. Jadi dia beri sini ialah harga jual. Harga jual ialah RM5,218. Betul? Dan di situ dia tak tulis untung, dia tulis rugi. Okey. Rugi bagi jualan kerusi ini ialah RM220. Alright. Kita balik pada konsep yang saya cakap pada awal tadi. Bila harga jual melebihi harga kos, bermakna untung. Bila harga kos melebihi harga jual, bermakna rugi. Jadi sekarang ni dia beri harga jual, dia beri harga rugi. Jadi apakah operasi yang perlu ada dekat sini? Yes, operasi tambah. Kenapa tambah? Sebab kita nak cari harga kos. Sekarang ni kita tak boleh tolak. Kalau kita tolak, bermakna harga kos kurang daripada harga jual. Ini tidak boleh sebut rugi, sini disebut untung. Okay. Tapi yang ini disebut rugi. Bila rugi, bermakna harga kos mesti lebih daripada harga jual. Harga kos mesti lebih daripada harga jual, baru disebut rugi. Jadi bila kita tambah di sini, jadi harga kos ialah RM5,438 melebihi harga jual.
Okey, harga kos 5,438. Tapi harga jual ialah RM5,218. Okey, nampak? Harga kos lebih tinggi daripada harga jual, rugi. Harga jual lebih tinggi daripada harga kos, dia untung. Konsep yang sama. Bawa kena faham macam mana nak letakkan situasi tersebut. Alright. Okey. Lihat pada muka surat 66. Okey. Okey. Seluruh contoh yang diberi pada muka surat 66, 67, 68 hingga 69 ini membabitkan macam mana kita nak macam mana kita nak mencari untung dan rugi. Okey. Macam mana kita nak pastikan untung atau rugi. So, lihat daripada muka surat 66, konsep yang sama. Dia bagi harga jersey. Jersey lengan pendek RM75, harga kos RM60. Berapa untungnya? Yes, RM15. Okey, jangan panjang pula. Harga jual RM108, harga kos RM90. Berapa untungnya? Okey, RM18. Okey, situ dah jadi note. Ingat harga kos. Itulah harga kos daripada harga jual untuk mengira untung. Macam cakap tadi, harga jual melebihi harga kos dipanggil untung. Alright. Faham Jelas? Okay, good. Okay. Tapi lihat B pula. Peniaga akan menempah lebih banyak jersey lengan pendek. Terangkan sebabnya. Okey, ini hebat. Cara kita berfikir. Kenapa? Kenapa penjual ni, peniaga ni, dia akan beli lebih banyak jersey lengan pendek. Okey. Situ dikira peratus lah. Peratus untung darab. Okey, dia akan cari peratus keuntungan dulu untuk lihat mana yang lebih banyak jualannya. Okey. Okey. Lengan pendek. Okey, dia cakap kenapa nak kena beli banyak lagi lengan pendek? Okey, kita tengok lengan pendek saja. Lengan panjang jangan tengok. Tak payah lihat. Okey, soalan nak lengan pendek. Jadi lengan pendek berapakah keuntungan dia? Sorry, saya padam dulu. Okey. Lengan pendek keuntungannya ialah RM15. Harga kosnya ialah RM60. Didarabkan dengan 100. $25. Okey. Bermakna yang kita nak tengok di sini, bila kita bandingkan dengan lengan panjang, okey, bawah tu yang kotak biru tu, peratus untung bagi lengan panjang ialah 20%. Maknanya untung untuk lengan pendek ini lebih tinggi daripada lengan panjang. Contohlah, lebih mudah saya cakap contoh. Saya jual 2 pen ni. Okey, ni pen marker, ni pen tulis. Pen biasa, pen basah. Okey. Okey. Jualan bagi pen basah ni 30%. Jualan bagi pen marker ni 15%. Jadi lebih mana banyak orang beli? Yes, pen ini. Pen ini lebih ramai orang beli. Oleh sebab lebih ramai orang beli, jadi saya akan beli lebih banyak pen ini supaya saya dapat lebih banyak untung berbanding dengan pen ini. Okey. Katakan pen ini RM15, ini 15% untung. Pen ini 30% untung. Saya beli pen ini lebih, maknanya saya akan rugi. Kerana kurang orang beli pen ini. Okay? Kerana orang lebih banyak membeli pen ini. Sama juga dengan situasi dalam buku teks muka surat 66 ini, lengan pendek dengan lengan panjang. Lebih ramai orang beli lengan pendek, iaitu 25%, berbanding dengan 20% orang beli lengan panjang. Jadi buat apa dia beli lengan panjang banyak? Baik dia beli lengan pendek yang lebih banyak. Kerana di situ keuntungan lebih banyak daripada lengan panjang. Okey, itu hebat. Boleh faham Yes, terbaik. Okey. Okey, kita pergi pada tajuk yang seterusnya, muka surat 67. Surat 67. Okey, ini yang kita bersentuh daripada muka surat 63 sampai 66 ialah basic. Macam mana awak nak fahamkan untung, rugi, kos, harga jual. Okey. Alright. Sekarang ni kita nak lihat macam mana
contoh-contoh yang saya beri tadi, kefahaman awak tentang untung dan rugi ini dimasukkan ke dalam masalah. Okey. Kebanyakan kita ada masalah bila soalan berbentuk masalah. Masalah sungguh. Kan? Jadi, saya dah cakap dengan awak, saya pernah dalam kelas, bila ada soalan yang melibatkan masalah, first kali apa yang kita perlu buat? Kita kena keluarkan isi penting, keluarkan key point dia. Alright? Lihat soalan nombor 1, muka surat 67. Jualan yang tidak lengkap di sebelah menunjukkan harga kos dan harga jual bagi dua jenis barang elektrik. Keuntungan bagi pengandung kek ialah RM46 lebih daripada keuntungan sebuah ketuhar. Berapakah harga jual bagi sebuah pengandung kek? Okey. Dia bagi dua jenis barang, ketuhar dan pengandung kek. Ketuhar dan pengandung kek. Okey, ketuhar tu dia bagi satu informasi yang